Satu hari kita semua akan berhimpun dalam suasana yang begini, sehingga Nabi sebut fala yajidu illa mawdi'a qadamai. Dia hanya akan mendapati, seseorang itu akan hanya mendapati tempat untuk meletakkan kedua kakinya sahaja. Perhimpunan itu tidak lain tidak bukan adalah perhimpunan mahsyar, perhimpunan terbesar seluruh makhluk Allah yang pernah mempunyai nyawa. Binatang keseluruhannya akan dihidupkan oleh Allah. Manusia keseluruhannya akan dihidupkan oleh Allah. Jin keseluruhannya akan dihidupkan semula oleh Allah. Syaitan keseluruhannya akan dihidupkan semula oleh Allah. Makhluk yang kelima, malaikat kesemuanya akan dihidupkan semula oleh Allah setelah kita semua mati serentak, ketika mana ditiupkan sangkakala yang pertama. Kita langkah ke hadapan, ada orang. Kita langkah ke belakang, satu langkah ada makhluk. Kita toleh ke kanan dan kita toleh ke kiri, kita tak nampak di mana penghujungnya. Hari itu adalah hari yang mendebarkan, sehingga kan tidak ada seorang pun yang mendongakkan mukanya untuk dilihat ke hadapan. Kerana hakim pada hari itu adalah yang bernama Allah Jalla Jalaluh Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mana nama kita semua dipanggil, kita mula berjalan ke hadapan seorang-seorang. Lalu diperincikan kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sambil diperhatikan oleh seluruh penduduk mahsyar. Hari ini kalau kita buat dosa, satu Malaysia tahu pun kita dah malu. Kita dah tak tahu nak letak muka di mana. Sebab satu Malaysia tahu kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malu yang lebih besar ialah apabila kita semua di mahsyar. Setiap dosa yang tidak diampunkan oleh Allah akan diketahui dan dilihat oleh seluruh penduduk mahsyar yang selama ini kita rahsiakan dalam kehidupan dunia kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan sebab itu, semua tempat yang pernah menyaksikan kita melakukan kebaikan dan ibadat akan datang di mahsyar sebagai saksi kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, bila semayang sunat ke, semayang fardu ke, hari ni kita semayang di satu tempat, esok kita ubah tempat lain, lusa ubah tempat lain. Sebab kesemua tempat-tempat yang kita solat itu akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan mereka mempunyai mulut untuk bersuara. Ketika nama Fulan bin Fulan dipanggil untuk ditimbang amalannya, setelah selesai kesemua amalannya ditimbang, Allah Subhanahu Wa Taala pun menyeru kepada semua makhluk-makhluk yang pernah menyaksikan kita melakukan ibadat di atas dunia ni. Maka bangkitlah ketika itu tempat sujud yang pertama, tempat sujud yang kedua, tempat sujud kita yang ketiga, pakaian solat kita yang pertama, pakaian solat kita yang kedua, kereta kita yang pertama, motor kita yang kedua. Kesemua mereka menyebut kepada Allah, wahai Allah, bersaksilah dulu Fulan bin Fulan pernah solat di atas belakangku. Bangun tanah yang kedua sebut, wahai Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan pernah berselawat di atas belakangku satu ketika dahulu. Maka perbanyakkanlah syuhada, saksi-saksi di atas muka bumi Allah
bahawa kita pernah mentaati Allah dan pernah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud kembali, ketika nama saya dan tuan-tuan dipanggilkan ke mahsyar. Percaya ataupun tak percaya, Islam ataupun bukan Islam, nama mereka akan dipanggil satu persatu. Sebab tu Allah SWT ajak kita untuk sebut inna lillah, kita semua ini milik Allah. Allah tidak memandang berapa banyak gaji kamu sebulan. Allah tidak akan memuliakan kamu setinggi apa jawatan kamu di atas muka bumi ini. Allah tidak akan memuliakan kamu di mahsyar sebanyak mana duit kamu di dalam bank. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hidupnya untuk Allah. Dia suami, dia isteri, dia ayah, dia ibu, dia anak, dia abang, dia adik, dia pemimpin, dia peniaga, dia peguam, dia doktor, dan seluruh kehidupan dia untuk Allah. Sebab tu tadi kita semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadat aku, salat aku, kehidupan aku dan kematian aku lillahi rabbil alamin, kesemuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan kerana Allah, tuan-tuan pakai baju kerana Allah, tuan-tuan keluar bekerja tiap-tiap hari, pastikan kerana Allah. Sebut dalam hati, aku keluar bekerja ini kerana Allah. Kita mandi, sebut kerana Allah. Kita naik kenderaan, sebut kerana Allah. Kita pakai pakaian, kita sebut pakaian ini kerana Allah aku pakai. Kita pakai jam, kita sebut kerana Allah. Kita makan kerana Allah. Kita tidur kerana Allah. Kita berkahwin kerana Allah. Kita doktor kerana Allah. Kita berniaga kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab Allah tak pandang berapa bilion yang kamu bawa untuk dihadapkan di hadapan Allah. Kalau Allah pandang berapa bilion yang akan Allah muliakan seseorang itu, nescaya yang paling mulia sekali di atas muka bumi ini adalah Qarun, yang mencapai tahap mencipta emas di dalam gedung dia. Dia bukan pergi beli emas, tuan, dia cipta emas. Teknologi Qarun. Kita buat nasi lemak berniaga pun kaya dah. Ada orang berniaga nasi lemak, kaya dah. Buka kedai cawangan 1, 2, 3, 4. Qarun bukan buat nasi lemak, dia cipta emas. Siapa nak tandingi kekayaan dia? Yang bawa kunci gedung emas dia 70 orang. Yang bawa kunci gedung emas dia 70 orang. Tetapi Allah SWT murka kepada Qarun, yang kekayaan dia tidak pernah ditandingi oleh mana-mana makhluk di atas muka bumi ini. Sebab apa? Sebab di mahsyar kelak Allah nak pandang roh dan kebaikan yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh badan ini pinjam, mata brown kita pinjam, hidung mancung kita pinjam, kulit putih kita Allah pinjamkan kepada kita, rumah besar kita Allah pinjamkan, suara sedap kita Allah pinjamkan, jawatan tinggi kita Allah sengaja pinjamkan, duit yang banyak sengaja Allah letakkan di dalam poket dan akaun kamu untuk Allah nilai siapa yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sebab tu
jawatan yang paling tinggi, orang yang paling berkuasa dari segi kuasa adalah Fir'aun. Kalau kaya, Qarun. Kalau paling berkuasa, Fir'aun. Tetapi Fir'aun mati dalam keadaan tidak beriman. Mati dalam keadaan dijatuhkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas dia. Ketika mana Fir'aun dan seluruh ahli keluarga dan tenteranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ruh-ruh yang merindukan Allah. Ruh-ruh yang apabila disebutkan La ilaha illallah, maka bergegarlah tubuhnya. Maka seluruh zat dan zarah di dalam tubuhnya merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh-ruh inilah yang apabila datang malakul maut, dia keluar dengan begitu cepat. Dia tidak teragak-agak untuk duduk di dalam tubuh itu secara lama. Sebab tu Nabi kata orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dia sakit, tetapi rohnya cepat keluar meninggalkan tubuhnya, kerana roh itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan kamu, wahai ruh yang suci. Kembalilah kepada Tuhan kamu, wahai ruh yang tenang. Kembalilah selamat pulang kepada Tuhan dan pemilik kamu, wahai ruh yang bahagia. Radiyatan mardiyah. Kamu redha Allah dan kamu diredai oleh Allah. Sehingga saya dan kita semua redha kepada Allah, Allah redha kepada kita. Kita rindu Allah, Allah rindu kita. Kita sayang Allah, Allah sayang kita. Kerana apabila seseorang itu dikasihi oleh Allah, pada hari sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, Allah akan mengumumkan pada di langit. Tuhan akan umum, wahai para malaikat sekalian, inni uhibbu fulan fa ahibbuh. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka sayangilah dia kerana aku mencintainya. Semoga kita dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Covid tak habis lagi. Semalam kita dapat berita di Mekah dan Madinah dah kembali penjarakan soft semayang. Bila Covid datang 2 tahun lepas, semua orang tak boleh keluar. Saya pun duduk dalam kawasan sekolah saja, tapi alhamdulillah sebab sekolah kami luas, bolehlah naik motor hujung ke hujung. Satu dunia ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Malaysia saja. Kita tak payah bahaslah dia program Dajjal lah, Illuminati ke apa ke. Yang kita lihat, kita tak boleh keluar. Dan penyakit tu, virus tu ada. Virus itu wujud. Dia dicipta ke, tidak diciptakan ke, ada orang sebar ke, orang tak sebar ke, virus itu wujud. Dan kesemua yang berlaku atas muka bumi Allah ini, sehinggalah berapa bilangan putaran kipas di depan saya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tuan-tuan, penyakit apa pun datang, kesemuanya di dalam urusan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam satu ayat lain Allah Ta'ala sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami akan uji manusia selama mana mereka duduk di atas bumi.
Sebelum mereka mati, mereka akan diuji. Kalau mereka gagal, mereka akan mendapat dosa. Kalau mereka lulus, mereka beroleh pahala dan syurga. Kami akan uji, kata Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kami yang uji dan mendatangkan ketakutan kepada mereka. Pekerjaan hilang. Sektor ekonomi kita runtuh. Semua di dalam genggaman dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada atas muka bumi ni yang berjalan sendiri, kecuali dengan izin Allah. Termasuklah setiap semut yang berjalan dan melata saat ini di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Allah tahu ke mana semut itu sedang pergi. Jalla Jalaluh, kuasa Allah. Maksudnya, apapun keadaan, Allah uji. Dia balak ke, dia ujian ke, untuk menghapuskan dosa yang lama ke, untuk mengangkat martabat kita ke, Allah uji. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita milik Allah. Disebabkan kita milik Allah, Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah, Allah berhak untuk menguji kita semua. Dan kami akan berikan hadiahnya berupa syurga dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak habis Covid, Allah uji banjir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hujan ini tanda kasih dan rahmat Allah. Hujan. Selama mana ia tidak merosakkan harta benda dan tidak mengorbankan nyawa. Tuan-tuan tengok di mana hujan, ketahuilah Allah nak bagi tahu aku kasih di tempat itu. Hujan ini tanda rahmat. Sebab itu dulu kalau hujan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selak sebahagian bajunya, bukan aurat, selak sikit. Bagi ayam hujan tu kena terus ke tubuh dan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat pun pakat tiru. Nabi tala muka dia. Tala ni halakan mukanya bagi kena hujan, kemudian Nabi sapu ke muka dan kepala. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tanda rahmat daripada Tuhanku. Tapi ketika mana hujan mengorbankan nyawa dan harta benda, ketika itu ketahuilah Allah nak bagi tahu aku sedang marah dan murka. Sebab tu bila berlaku sesuatu yang menunjukkan kepada marah dan murka Allah di mana sahaja, semua umat Nabi SAW diajarkan oleh Allah, faqul tustaghfiru rabbakum. Mereka diajar untuk membanyakkan istighfar, sebut astaghfirullah, wahai Allah ampunkan kami. Astaghfirullah, kalau tak mau sebut yang panjang, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu pun boleh. Astaghfirullah pun boleh. Astaghfirullah, wahai Allah, ampunkanlah dosa kami. Supaya Allah memadamkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ziarah tempat banjir 2 kali. Kemudian bila naik bot, kita melihat rumah-rumah yang ditenggelami air. Bila tengok rumah, keadaan tu saya tengok seolah-olah penduduk kampung meninggalkan kereta mereka di merata-rata tempat. Meninggalkan motor mereka di merata-rata tempat. Baju yang disidai tidak diangkat. Kedudukan itu tidak diubah, kedudukan ini tidak diubah, kedudukan... Saya kata, kenapa tak ambil barang-barang ni selamatkan? Startlah motor, bukannya sejam pun. Tuan-tuan, motor kita start 2 minit, berapa ratus meter dah. Dalam masa 2 minit, dah berapa ratus meter kita boleh selamatkan motor, kereta.
Dan bila masuk dalam rumah yang dinaiki banjir ni, bila kita tengok masuk dalam rumah, semua barang-barang duduk di tempat dia. Almari, pasu bunga, meja, tidak diubah. Rupa-rupanya banjir yang datang kali ni, dia naik jam 2:30 petang, pukul 3 tenggelam. Semua sempat selamat diri masing-masing je, naik atas bumbung. Subhanallah. Semua barang rosak lah tuan. Sebab tu kita mendoakan saudara-saudara se-Islam kita tabah dan sabar serta redha dengan ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tempat yang tuan-tuan duduk malam ni bersama dengan saya dalam Masjid Taqwa, tempat ni namanya dunia. Dunia itu adalah alam ujian. Allah menciptakan dunia untuk ujian. Allah tidak menciptakan dunia untuk bermewah-mewah. Sebab itu selalu Nabi sebut, dunia ini tempat persinggahan seorang musafir yang jauh. Dia berhenti sekejap di sebatang pohon. Sekali saja dia berhenti. Kemudian dia meneruskan perjalanan dia yang jauh. Sekali berhenti, itulah kehidupan bumi ini, dan seluruh perjalanan itu adalah akhirat. Akhirat. Tuan-tuan bernafas malam ni, tuan-tuan tengok saya pada malam ni, ini bumi, kehidupan bumi yang telah disumpah dan diisytiharkan oleh Allah. Bumi ini adalah alam uji. Untuk aku uji. Semua orang dalam masjid ni Allah uji, termasuk saya yang bercakap. Dia bukan ustaz-ustaz tidak diuji, semua orang diuji. Yang paling berat ujian para rasul. Kita sakit, anak sakit 12 tahun. Kita kata, ya Allah, kenapalah aku yang dipilih? Untuk anak aku sakit, terlantar, sekolah pun tak boleh pergi macam orang lain, bermain tak boleh macam orang lain, makan pun susah. Wahai Allah, beratnya ujian kepada keluarga kami, wahai Allah. Apa ujian dia? Anak sakit 12 tahun. Memang berat ujian. Nabi SAW anak 7 Rasulullah. Tadi saya sebut, yang paling berat ujian atas dunia ni bukan saya, Wadi Anwar, bukan tuan-tuan. Yang paling besar ujian di atas muka bumi ini ialah para rasul dan para nabi. Lagi tinggi pangkat seorang rasul itu, lagi besarlah ujian, lagi beratlah ujian yang Allah berikan kepada dia. Rasulullah anak 7. Di masjid ni saya tak tahulah ada sirah ke tidak, kan? Pengajian sirah. Daripada 7 anak Nabi, 6 Allah uji mati, meninggal dunia depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklumat ni macam malam ni kita dengar. Padahal 1400 tahun, 1200 tahun, 1300 tahun ada dalam kitab sirah. Tuan-tuan, anak Rasulullah 7 orang, 6 mati di depan Nabi. Siapa dalam masjid ni yang Allah uji macam tu? Tak ada. Ya, anak kita meninggal seorang depan kita, anak kita meninggal 2 orang depan kita, anak kita meninggal 3 orang depan kita. Paling tinggi. Sebab tu asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat Allah uji para nabi. Nabi Musa menganggotai majlis presiden Rasul. Majlis presiden Rasul 5 orang. Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihi salam. 5 ni kalau tuan-tuan tanya, boleh tak ustaz sebut 5 manusia yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah daripada ratusan bilion manusia yang ada? Ini 5 ni. Mudah sebut, mereka menganggotai, bahasa hari ni lah, majlis presiden para rasul. Kedudukan yang ketiga, Musa alaihi salam.
Tuan-tuan, Nabi Musa tak naik Porsche tau. Tak naik Lamborghini. Nabi Musa AS tak ada rumah yang 7 bilik. Bukan orang yang ada jawatan Perdana Menteri, bukan orang yang jawatan Menteri Besar, bukan orang yang mempunyai kekayaan, tetapi dia dikasihi oleh Allah. Waktu Nabi Musa balik daripada Madian, berkahwin dengan anak Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa berhenti untuk menghidupkan api. Nabi Musa berhenti untuk menghidupkan api. Cari kayu, pergi cari kayu yang kering ke satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat. Saya nak ajak tuan-tuan berfikir, begitu kehidupan ulul azmi di kalangan Rasul. Bukan Nabi Musa sewa burak 5 tahun daripada Allah Ta'ala, pinjam burak pergi ke sana pergi ke sini, bukan. Susah. Dan akhirnya api itu tidak dapat, kayu itu tidak dapat dihidupkan, tidak dapat dinyalakan. Sebab basah ketika tu, Nabi Musa pergi ke tempat lain. Sebab nampak api daripada jauh. Itu kehidupan para Rasul alaihi mussalatu wassalam. Waktu Nabi SAW, kisah yang terakhir untuk ceramah pada malam ni, ketika Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah tidak diterima di Makkah, Nabi tak duduk saja, penduduk Mekah dah tak mau terima dakwah Nabi. Maka Nabi pun keluar ke satu tempat yang hari ini bernama Taif. Satu kawasan pergunungan dan sejuk. Siapa pergi sampai hari ini pun, Taif ni masih lagi sejuk sampai hari ini. Macam Cameron. Dia ada cable car, dia ada rumah-rumah peranginan, ada resort, ada buah-buahan yang segar. Dan dia adalah bandar daripada 1400 tahun yang lepas. Dia adalah kota yang ketiga terbesar selepas Mekah, Madinah, Taif. Bila penduduk Mekah tak terima dakwah Rasulullah, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menuju ke Taif atas beberapa sebab. Bila Nabi sampai ke Taif, antara pendekatan dakwah yang Nabi ajar ialah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kawasan di situ. Maka Nabi pergi berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kabilah Bani Thaqif di Taif. 3 orang. Bila Nabi bercakap, nak minta izin, nak ajak penduduk Taif kesemuanya beriman kepada Allah. Waktu tu di Taif ada satu berhala besar. Saya tak ingat nama apa. Seperti mana di Mekah ada Lata, di tempat-tempat lain, di Taif ada satu menara gegasi. Seluruh penduduk Taif menyembah berhala dan memuja berhala tersebut. Nabi pergi minta izin dengan pemimpin tertinggi Taif Bani Thaqif, ada 3 orang. Akhirnya habis Nabi buat penerangan, minta izin, pemimpin pertama kata, "Wahai Muhammad, tak ada orang lain ke? Allah Ta'ala nak pilih. Keluarlah daripada kampung kami." Yang kedua kata, "Wahai Muhammad, kalau Allah nak pilih Rasul pun dia akan lantik malaikat, bukan kamu. Kamu orang. Kamu berjalan macam kami juga. Tidur seperti kami, sakit seperti kami, minum seperti kami, lapar seperti kami, kenyang seperti kami," kata pemimpin Bani Thaqif. Ya, Rasulullah manusia biasa. Betul. Nabi melihat seperti kita manusia biasa. Nabi berjalan, Nabi lapar, Nabi sedih, Nabi gembira, Nabi tidur, Nabi jaga. Tetapi beza di antara saya, kita dan Rasulullah adalah Nabi lulus ke semua ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah. Nabi lulus dengan cemerlang. Bila ketiga-tiga pemimpin Bani Thaqif ni tak izin, Nabi pun siap barang nak balik
dengan anak angkatnya Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala an. Tapi pemimpin Bani Thaqif ni rupanya jahat. Dia hasut kanak-kanak wanita berdiri buat dua barisan sepanjang kampung Nabi nak keluar itu, maka membalingkan batu dan kayu ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup 45 tahun, tak pernah lagi kita mempertahankan Islam orang letak pisau di leher kita ataupun baling batu kepada kita. Tak pernah lagi. Cuma kita buat ceramah, orang tak main. Yang itu banyak kali. Kita buat kuliah mingguan, orang tak hadir. Ada 60 orang, ada 40 orang, macam tu je. Adapun mempertahankan Islam, sebarkan Islam, bagi tahu kepada yang bukan Islam, la ilaha illallah, sehingga disakiti. Belum pernah, termasuk saya yang sedang bercakap. Mereka baling batu beramai-ramai ke tubuh Nabi, baling kayu beramai-ramai ke tubuh Nabi, sehingga tubuh Nabi mengalirkan darah, kata para sahabat, sehingga darah itu berhimpun di bawah capal Nabi SAW. Bukan sikit-sikit tau. Bukan jentik telinga tuan. Bukan keyboard warrior, bergaduh maki sana yang tu, maki sini. Baling batu. Apabila darah seorang Rasul mengalir dan mencecah bumi, selepas Nabi berehat, Nabi menadahkan tangannya, bukan minta untuk penduduk kampung Taif diazab, tetapi Nabi kata, wahai Allah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalaulah kesemua kesakitan dan kesengsaraan ini bukan disebabkan kamu murka kepada aku, wahai Allah, fala ubali, aku tak kisah, wahai Allah. Sakitlah, wahai Allah, balinglah batu oleh mereka, wahai Allah, curilah mereka akan harta aku, wahai Allah, hinalah mereka akan diri aku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau bukan disebabkan murkamu, aku tak kisah. Subhanallah. Nabi munajat, bukan mengadu kata dipukul, bukan mengadu kerana dialirkan darah, disakiti. Mengadu, Nabi nak tanya, wahai Allah, yang aku dapat ni sebab Allah murka ke? Yang aku terima ni adakah disebabkan kemurkaan kamu, wahai Allah? Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Allah menjawab rintihan dan munajat Rasulullah dengan menghantarkan dalam satu hadis sahih, Malakul Jibal, malaikat yang menjaga bukit bukau. Malaikat ni dia jaga bukit. Hadis ni hadis sahih. Bila dia turun mai ke Nabi, dia bagi salam kepada Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah mendengar apa yang kaum kamu sebut, wahai pesuruh Allah. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan kepada kamu sekarang. Lau syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Kalau kamu nak, dua bukit ni aku hempapkan di atas penduduk Taif. Kita seronok tak bergaduh dengan orang, malaikat mai nak tolong. Kita dah bergaduh teruk dah dengan dia ni, 7-8 tahun dah. Dia buat nanya kat keluarga kita, kita pun lebih kurang juga dengan keluarga dia. Tiba-tiba malaikat tawar untuk tolong. Nak angkat bukit, kita kata, wahai malaikat, jangan dua bukit, semua bukit yang ada di Kuching ni. Hak tu perangai saya dan kita semua. Subhanallah. Bila malaikat mai tawar, wahai pesuruh Allah, Allah murka dengan mereka. Allah bagi tahu, kalau nak, kamu arahkan aku untuk hempapkan kedua-dua bukit besar ini. Tuan-tuan pergi Taif, tuan-tuan boleh tengok, tanya mutawif bukit mana waktu tu Nabi rehat. Tempat rehat Nabi di situ yang hari ini dikenali Masjidul Addas. Masjid Addas, saya dah sampai dah di situ, alhamdulillah. Addas adalah seorang pemuda yang bagi makan buah anggur kepada Nabi SAW, yang akhirnya pemuda tu tengok Rasulullah, dia masuk Islam, tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tengok akhlak Nabi, berapa minit je masuk Islam. Adas. Masjid tu hari ni surau kecil je, nama Masjid Adas. Bila malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga bukit Bukau menawarkan sedemikian, Nabi kata, la wallah, tidak sekali-kali. Bal ad'ullaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berdoa, wahai malaikat yang menjaga bukit, supaya Allah keluarkan daripada zuriat dan keturunan mereka manusia-manusia yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Jalla Jalaluh. Ini doa Nabi. Kasih Nabi kepada umat. Dan malam ni sampai kiamat, sesiapa yang menyebut kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah, Nabi kata, Allah mengembalikan roh aku untuk aku kembali berselawat kepada orang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan supaya kita semua dalam majlis ilmu yang insya-Allah dipenuhi oleh para malaikat ini, wahai Allah, tetapkanlah iman kami semua, wahai Allah, sehinggalah kami mati. Wahai Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Engkau himpunkan kami dalam masjid ini pada malam ini, Kau himpunkanlah kami semua juga di dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua yang hadir pada malam ini dan semua umat Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Allah, sekiranya umur kami panjang, jadikanlah kami di kalangan mujahidin bersama Imam Mahdi, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah iman kami, peliharalah iman kami sampai bila-bila, wahai Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.